sebenarnya list tersebut tular 3 hari lepas dah. Dan dah keluar daripada kenyataan akhbar. Bukan kenyataan akhbar lah. Kenyataan daripada orang dalam PN sendiri mengatakan bahawa list itu palsu. Saya kata, nak kata palsu 100% tidaklah benar. Tetapi itu merupakan satu list, satu cadangan, satu orang kata apa, satu proposal yang dikemukakan kepada Muhyiddin Yassin berkenaan dengan tawaran UMNO, tawaran PAS kepada Muhyiddin Yassin, tawaran Mufakat Nasional lah kepada Muhyiddin Yassin mengenai kabinet yang baru yang nak dicadangkan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Muhyiddin Yassin. So, adakah itu palsu? Itu saya kata tadi, bila itu cadangan, nak kata palsu taklah, tetapi nak kata itu akan berlaku dalam kabinet dalam yang akan datang ni, kita tunggulah Muhyiddin membuat keputusan sama ada nak terima atau tidak. Dan inilah yang saya nak ceritakan berkenaan dengan apa yang berlaku 2 hari lepas. Saya kata ada peristiwa besar yang akan berlaku malam ini. Dan peristiwa itu ramai yang kata alai suara dia ni sembang ni, mana ada peristiwa besar. Dia kononnya ini, kononnya itu. Dia tak tahu apa-apa pun. Lantak engkau orang lah. Aku tak nak tak terasa pun dengan apa yang kau cakap. Dan keesokan harinya, saya lambat update, tapi keesokan harinya keluar satu berita bahawa Zahid mengatakan UMNO genjatan senjata. Senjata, saya baca berita. Zahid umum genjatan senjata. Presiden UMNO, ini diterbitkan semalam 21 hari bulan pukul 5.19 petang di Malaysia kini. Presiden UMNO Zainud Ahmadi mengumumkan genjatan politik susulan COVID-19 dan menegaskan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Zahid berkata UMNO juga mendukung PN dalam memberi fokus kepada agenda membantu rakyat. Saya ingin menegaskan beberapa pendirian UMNO seperti berikut. Melakukan gencatan senjata, political ceasefire bagi memastikan agenda menangani COVID dan membantu rakyat sedang dihimpikan kesusahan. Mendukung kerajaan PN memfokuskan agenda membantu rakyat dalam mendepani pandemik ekonomi COVID-19 serta kegagalan ekonomi. Zahid bagaimanapun tidak mengurai lanjut maksud genjatan politik. Okay. Pada 13 Oktober lalu, beliau UMNO mempertimbangkan untuk menarik diri daripada Gabungan Perikatan Nasional. Nah, apa yang kita faham daripada benda ini? Itulah peristiwa besar yang berlaku pada malam itu, satu perbincangan secara sulit di kalangan pimpinan-pimpinan ini. Bagaimana saya tahu, jangan tanya. Tetapi perbincangan itu adalah mengenai patutkah kita meneruskan apa yang kita umum pada 13 Oktober yang lalu. Soalan dia, apa yang diumumkan pada 13 Oktober yang lalu, iaitu kita tarik handbrake dalam menyokong Perikatan Nasional. UMNO tarik handbrake dalam menyokong Perikatan Nasional, melainkan Perikatan Nasional bersetuju dengan terma-terma tertentu. Itu merupakan perbincangan pada malam itu sehingga membawa ke siang hari. Dia bukanlah tak tidur malam, ada. Tapi perbincangan itu ada. Untuk dia nak menentukan pada petang semalam. 21 hari bulan. Akhirnya wujud perkataan gencatan senjata. Alamak, habislah peluang Datuk Seri nak jadi Perdana Menteri macam ni. Maka termusnahlah harapan Datuk Seri nak jadi Perdana Menteri. Sabar tuan-tuan. Apa ni? Korang ni tak faham ke maksud dia? Okey, kita cerita. Maksud dia apa? Dalam kita nak meneliti satu perkara, kita kena lihat daripada sudut kata dan laras bahasa. Baru kita dapat memahami maksud dia. Okay, kenapa saya tak sebut malam tadi? Itu saya kata malam tadi saya meeting. Benda ni saya nak cakap malam tadi. Tapi saya cakap hari ni. Okey. Pada 13 Oktober hari itu, lebih kurang dalam minggu lepas, UMNO mengatakan bahawa mereka nak supaya dia adakan rundingan dengan Perikatan Nasional atau mereka akan menarik diri daripada Perikatan Nasional. Okey, itu yang pertama. Namun begitu, kita kena tengok yang sebelum itu. Zahid mengatakan dan juga pimpinan lain mengatakan bahawa gabungan bersama dengan Perikatan Nasional bukanlah gabungan UMNO. Bukan UMNO and Bloc yang masuk ke dalam Perikatan Nasional. Perikatan Nasional bukannya gabungan parti politik PN bersatu campur UMNO campur PAS, bukan. Dia adalah gabungan bersatu campur PAS campur ahli-ahli UMNO. Dan benda yang sama disebut oleh Ahmad Mazlan pada 13 Oktober dahulu bahawa mereka bercadang untuk menarik diri daripada Perikatan Nasional. 13 Oktober Ahmad Mazlan Perikatan, dia kata it's a form via
Faiz Sido, okey kejap. Dia kata, okey, mempertimbangkan untuk tarik diri daripada Perikatan Nasional, kerana macam mana dia nak tarik diri daripada Perikatan Nasional sedangkan mereka tidak berada dalam Perikatan Nasional. Faham maksud saya tak? Macam mana nak kata bahawa UMNO menarik diri dari Perikatan Nasional sedangkan awal-awal lagi dah dikatakan bahawa UMNO tidak berada dalam Perikatan Nasional. So itu yang pertama kita kena faham. Dan hari ini, semalam, Zahid Hamidi akhirnya mengatakan bahawa UMNO melakukan political ceasefire. Gencatan senjata secara politik. Senjata lah. Secara politik menyerang Perikatan Nasional sebab nak fokus isu negara, sebab nak isu COVID dan tak lama lagi ada apa orang kata pilihan raya pula. Ada Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat, ada pengumuman bajet. Okey, apa yang dibincangkan? Antara yang diperdebatkan oleh UMNO kepada Perikatan Nasional ni ada banyak. Dia ada beberapa banyak. Bukan dibandangkan. Apakah perkara yang dia minta oleh UMNO kepada Perikatan Nasional? Apa terms, terma? Nak bincang dengan Perikatan Nasional ni, dia mesti ada terma dia. Saya kata dah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, yang melibatkan UMNO tu, melibatkan Datuk Seri, kita letak tepi dulu. Anwar Ibrahim kita letak tepi dahulu sebab kita kena faham bagaimana terma yang diberikan oleh UMNO tidak boleh diterima oleh Perikatan Nasional. Okey, secara dasarnya ini maklumat yang saya dapat. Menurut secara grassrootsnya, kalau kita tengok sentimen-sentimen sahabat terupa UMNO pun, kita tengok secara grassrootsnya UMNO tidak mahu bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka lebih rela bersama dengan Mahathir daripada dengan Perikatan Nasional. Dan mereka tak nak bersama dengan Mahathir. Mereka lebih rela bersama dengan Anwar Ibrahim, bukan Mahathir. Bersama dengan Anwar Ibrahim daripada bersama dengan Perikatan Nasional, dan mereka tak nak bersama dengan Mahathir. Kalau Kuli bersama dengan Mahathir pun, mereka tak nak bersama dengan Tun Mahathir. Okey, jadi daripada konsensus survey, majoriti mengatakan bahawa mereka UMNO lebih baik bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada bersama dengan Perikatan Nasional sini dan bersama dengan Mahathir. Ini on the ground punya survey dan on the ground punya bukan kata putus, tapi berdasarkan survey yang dilakukan, itu yang dikatakan itu yang diterima daripada grassroots. So akhirnya Zahid Hamidi mengatakan, okey, kita bagi lagi terms kepada mereka. Dia macam cerita Puteri Gunung Ledang lah. Umpamanya cerita Puteri Gunung Ledang tu, kalau siapa faham cerita Puteri Gunung Ledang, dia minta kepada Sultan Melaka bahawa dia minta 7 dulang hati nyamuk, dia minta buat emas jabatan daripada Melaka sampai ke Gunung Ledang, akhirnya dia minta darah Raja Muda kan. Tujuan dia nak buat tu bukan sebab dia tamak, bukan sebab dia orang kata puteri ni gila kuasa, gila harta, sebab dia nak tolak pinangan tu. Ini sultan. Kalau dia tolak, menderhaka kepada sultan. So dia minta satu permintaan yang mustahil ataupun hampir mustahil untuk raja itu nak adakan. Itu dia. Maksudnya dia tak nak lah. Jadi Perikatan Nasional buat terms, dan terms ini hampir mustahil untuk Muhyiddin nak terima. Apakah terms-terms itu? Okey, saya ceritakan antara terms-terms dia. Ini orang UMNO kalau nak tak puas hati boleh buat. Boleh cerita. Kenapa dia buat terms itu? Kita kena faham. Sebab apa? Kalau kau tak boleh terima terms ini, Anwar Ibrahim boleh terima. Apa terma-terma? Pertama, terma-terma dia adalah timbalan Perdana Menteri itu mesti diserahkan kepada orang UMNO. Okey, itu tak ada masalah. Itu okey. Yang dicadangkan menjadi timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi. Okey, itu tak ada masalah. Kemudian Menteri Keuangan, Menteri Kanan, hendaklah ditambah 2 kepada orang UMNO. Sekarang ni Ismail Sabri je Menteri Kanan. Menteri Kanan dengan Azmin Ali. Azmin Ali dengan Ismail Sabri, kemudian 4 Menteri Kanan. Tapi dia nak tambah 2 UMNO. UMNO ni mesti 2 pegang Menteri Kanan. Okey lagi, tak apa. Kemudian KDN mestilah diberikan kepada UMNO. KDN mestilah diberikan kepada UMNO. Zainuddin Hamzah sekarang ini keluar daripada kabinet, digantikan oleh orang UMNO. Sudah. Zainuddin Hamzah pula. Selepas itu dia kata, nak melantik menteri mestilah mengikut hierarki. Mengikut hierarki dia. Maksudnya apa? MT tu mestilah dilantik jadi menteri. Sekarang ni Ahmad Mazlan pun tak dapat jawatan. Kan? Tapi dibagi dengan Hishamuddin.
Dia bagi dengan pimpinan-pimpinan, bukan pimpinan, orang-orang yang Anwar Musa umpamanya. Anwar Musa dilepaskan jawatan daripada menjadi Setiausaha Agung UMNO kerana dia menerima jawatan sebagai Menteri Kanan. Baru ini saya tularkan satu surat yang Mufakat Nasional mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk membentuk parti, tiba masanya untuk mendaftarkan Mufakat Nasional menjadi parti dan disainkan oleh Anwar Musa dan juga oleh Taqiyuddin bagi pihak sebenarnya Tuan Ibrahim Tuan Man yang sign, Setiausaha Agung 1, Setiausaha Agung 2. Kemudian saya letak gambar Ahmad Mazlan telah dilantik menjadi Setiausaha Agung menggantikan Anwar Musa di dalam UMNO pada bulan Mac yang lepas. Kemudian ada orang kata, orang bercakap Anwar Musa tu Setiausaha Agung di dalam Mufakat Nasional. Kenapa kau sebut pasal Setiausaha Agung di dalam UMNO pula? Nampak sangat kau salah. Saya nak bagi tahu kenapa saya letak Ahmad Mazlan. Nak bagi tahu kenapa kenyataan itu dikeluarkan oleh Anwar Musa, bukan dikeluarkan oleh Ahmad Mazlan. Sebab Mufakat Nasional bukan satu parti yang sah. Nak menyatakan bahawa kita kena buat parti, dua Setiausaha Agung parti tersebut, parti yang nak jadi buat Mufakat Nasional ni, iaitu UMNO dan juga PAS yang kena buat kenyataan. Bukan Mufakat Nasional punya Setiausaha Agung yang tak berdaftar lagi. Itu maksud ayat tu. Kalau tak faham juga, saya tak tahulah. Tapi poinnya apa? Itu antara kena hierarki, kena ada hierarki. Kemudian apa lagi yang term selain yang dia kena bagi? Dia kata term selain yang kena bagi. Dia tak cakap jangan bagi jawatan kepada Azmin, dia tak cakap. Tetapi antara terms yang dia bagi, dalam itu dia kata mana-mana ahli yang bukan UMNO, bukan PAS dari kalangan pimpinan, tidak boleh mendapat jawatan. Ni ahli yang sebelum Azmin masuk parti, tidak boleh mendapat jawatan kabinet. Maksudnya jawatan menteri, timbalan menteri yang utama lah. Yang utama ni KDN, Kementerian Pertahanan, Kementerian KPKT, KPLB, Timbalan Perdana Menteri. Yang bajet besar lah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Yang ni bajet-bajet besar ni. Hendaklah diutamakan UMNO, PAS dan Bersatu yang mana sebelum Azmin masuk. Apa tujuan dia? Okay. Sebelum kita cerita tujuan. Kemudian, barulah dia bagi kepada siapa? Last kali dia kata, yang ni terma yang memang Muhyiddin memang terduduk lah. Di samping yang tadi tu, dia orang yang tidak memegang jawatan di dalam parti tidak boleh mendapat jawatan. Jawatan menteri-menteri yang tinggi ni. So akhirnya Hadi mendapat tempat lah. Hadi kena jadi someone lah. Tak boleh lah jadi menteri, menteri duta ke Timur Tengah. Macam tu lah. Tapi bagus juga gaji berapa puluh ribu. Saya tak tahulah berapa puluh ribu. Dengan cerita 80,000. Wallahualam, saya tak tahu. So akhirnya, yang last ni dia kata, mana-mana kerusi UMNO, di mana UMNO itu melompat masuk Bersatu, ada 15 ke 16 kerusi, maka Bersatu di dalam pilihan raya yang akan datang tidak boleh demand kerusi itu, tidak boleh meletakkan calon mereka bertanding di kerusi tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? 15 nama orang ahli UMNO yang melompat, termasuklah Zainuddin Hamzah itu, akhirnya akan terciduk, tergolek dok, terhapus politik karier mereka habis, melainkan mereka bertanding di tempat lain yang dia rasa boleh menang. Tapi isu dia nak bertanding kat mana? Sebab semua tempat Bersatu, kecuali di Sabah dan Sarawak, semua tempat Bersatu kecuali di Sarawak adalah milik UMNO. Semua tempat Bersatu kecuali di Sarawak adalah milik UMNO. Jadi dia nak bertanding kat mana? Even tempat Muhyiddin Yassin tu pun UMNO bertanding dekat Paguh. UMNO bertanding kat situ. So dia nak letak kat mana? Kan? Okey, dia mungkin boleh kompromi. Tak apa, UMNO mungkin boleh kompromi. Tapi sanggup ke UMNO nak jadi minority? Ataupun equal partners dengan Bersatu? Itu persoalan dia. So akhirnya soal yang terakhir tu tak boleh nak diterima. Ini cerita Puteri Gunung Ledang lah. Hashtag Puteri Gunung Ledang kan? Tak ada hashtag lah. So akhirnya bila terma tersebut tak boleh nak dipenuhi, UMNO kata bukan kami yang tarik handbrake. Kamu yang tak boleh terima kami punya terms. Ada terma satu lagi. Jadi satu lagi terma. Terma satu lagi adalah mana-mana kerusi di mana UMNO bertanding, negosiasi kerusi, negotiation of seats, kerusi parlimen dan DUN. Keutamaan UMNO kena cakap.
Maksudnya, okey, UMNO bagi list, ni kerusi kami parlimen, ini kerusi kami DUN. Dah kami ni semua, balance ni kamu ambil. Faham maksudnya? Di dalam PRU akan datang, PRU ke-15. Dia cakap macam ni. Okey, ini first right of refusal lah maksudnya apa dulu. Okey, UMNO bagi list dulu. Ada balance ni, balance. Yang mana UMNO, ni tak payahlah, ni tak nak lah, ni buang duit lah, ni buang masa. Yang ni baru ambil. Baru bersatu ambil. Baru bersatu ambil. Yang lain tu PAS, maksudnya PAS, UMNO, PAS, lepas tu bersatulah sekali, baru bersatu berambil. Ini terms, ini terma. Perbincangan beberapa hari ini dan sebelum ini. Jadi perbincangan ini membawa kepada satu je signal. Signalnya adalah kami tak akan bekerjasama dengan kamu. Itu signal dia. Okey, kalau macam tu kenapa tak tarik handbrake sekarang ini? Kenapa? Okey. Ni cerita UMNO lah. Kenapa tak tarik handbrake pergi bersama, declare je. Bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Plan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berjalan macam biasa. Tak ada perubahan. Plan masih lagi berjalan macam biasa. Tak ada perubahan. Nothing change. Nothing change Kena faham Tak ada perubahan. Nothing change. Rancangan seperti biasa, plan seperti biasa, nothing change. Nothing change. Apa yang dibincangkan itu masih ada, masih dalam plan yang sebagaimana asal. Ini kita cerita daripada konteks UMNO. Sebab itu saya kata, nak politik di Malaysia ni selamat dan stabil, senang je bagi UMNO kuasa. Bukan UMNO jadi timbalan Perdana Menteri, UMNO berkuasa. Dan inilah yang digunakan oleh Tun Mahathir, di mana dia bersama dengan Kuli nak pula ambil. So akhirnya grup UMNO ni pecah 3. Setakat inilah. Grup pertama, sebelum saya cerita kenapa motivasi, grup pertama, mereka yang nak PN, bersama dengan PN. Ini Syahmudin, Anwar Musa, ini geng-geng yang menteri-menteri lah, Ismail Sabri, kan? KJ. Satu lagi grup yang tak nak bersama dengan PN. Grup tak nak bersama dengan PN ni ada pecah dua juga. Satu yang nak bersama dengan Kuli, yang satu lagi bersama dengan geng lain yang bukan Kuli. Okey, yang nak bersama dengan Anwar Ibrahim. So, yang bersama dengan Kuli ni tak ramai. Yang bersama dengan Kuli Mahathir ni tak ramai. Dan saya tahu bahawa ada di kalangan orang UMNO yang sign SD 2. Dia sokong Kuli, sokong Mahathir pun dia, sokong Anwar Ibrahim pun dia. Dia ada sign 2. Tak apalah. Itu cerita dia. Mana kata pi lantak pi dia lah. Dia nak sign 2, sign 3, itu hal dia. Tetapi poinnya adalah masih lagi on track. Dan jangkaan itu kenapa, kalau macam tu, kenapa apa yang berlaku sekarang ni, kenapa tak tukar kerajaan sekarang ni kan? Kenapa present tak ada numbers macam itu kan? Ada seorang komedian dia kata kenapa pergi jumpa Agong tak bagi numbers kan? Dia kata seolah-olah macam tu. Saya dah sebutlah benda ni kan. Kalau bagi numbers sekarang ni habislah. Kan? Kalau sekat 20-30 juta itu tak ada masalah. Dia orang nak sogok. 20-30 juta intimidasi. Dan kalau kau tak bersama dengan kami akan pecat kau, bukan pecat, masukkan kau dalam penjara, keluar kes skandal itu, skandal ini, tak boleh. Kan? Sedangkan Datuk Seri Anwar pun keluar skandal yang liwat ketiga pula keluar sekarang ni kan. Yang Ramesh Rao tu keluar. Cerita 2013 keluar. Kan? Mana entah dia korek, mana entah dia buat cerita tu, dia reka cerita, dia buat yang 2013 punya supaya orang percaya, orang dah tak boleh nak investigate. 2013? Yalah kalau kalau berlaku semalam boleh dah dia hantar pergi hospital kan, pergi check. Betul ke ada? Ini 2013 nak hantar pergi check macam mana? Kalau luka pun dah bagi. Orang patah tangan pun dah sambung balik dah tangan. Jadi poinnya dekat sini, akhirnya kenapa? Apa tujuan movement tu? Dia killing two birds with one stone. Apa yang UMNO minta ni, kalau Muhyiddin setuju, akhirnya dia akan membunuh Hamzah Zainuddin. Orang yang paling cikanat dalam politik Malaysia itu adalah Hamzah Zainuddin. Yang menyebabkan jatuhnya Sabah itu Hamzah Zainuddin. Yang pergi tabur duit sana sini itu Hamzah Zainuddin. Dia kata rancangan, dia ada video dia, saya nak share video tu tapi tak jumpa. Dalam satu wawancara dia kata dalam press conference, dia kata rancangan untuk nak menjatuhkan Pakatan Harapan adalah rancangan Tun, dia kata. Saya bersama dengan Bersatu, saya keluar daripada UMNO, masuk Bersatu sebab Tun yang minta, dia kata. Lepas itu, bila Tun letak jawatan, saya pun tak tahu apa yang berlaku. Dan Muhyiddin ini jadi Perdana Menteri sebab Tun tak nak jadi Perdana Menteri. Dia tak nak follow through dia punya plan. Tak tahu kenapa, dia kata. Lepas itu, Tun minta balik jadi Perdana Menteri. Saya sokong, dia kata.
Which is true. Semua rancangan jatuh kerajaan dulu tun. Kita cakap orang tak percaya, ini Zainuddin Hamzah sendiri cakap. Kan? Betul lah, aku sebut nama dia. Kan? Dia sendiri cakap. Zainuddin Hamzah sendiri yang cakap. Hamzah Zainuddin. Kenapa aku cakap Zainuddin Hamzah? So aku terbalik. Hamzah Zainuddin. Sorry, minta maaf, Datuk. Saya minta maaf, nama ni saya kurang sikit. Hamzah Zainuddin. Kenapa aku ingat nama dia Zainuddin Hamzah? Oh, sebab saya ada kawan nama Zainuddin. Okey, sorry. Hamzah Zainuddin. Si Hamzah ni. And Hamzah Zainuddin ni, masalah dia apa? Nama dia Hamzah bin Zainuddin. Kalau aku sebut nama bapak dia, patutlah dia tak terbatuk kan? Nama dia Hamzah. Hamzah bin Zainuddin. Oh, Mr. Hamzah. Mr. Zainuddin. Betul lah, orang putih sebut Mr. Zainuddin. Balik. Okey, balik pada cerita kita. Dia nak bunuh Hamzah Zainuddin ni. Dia nak bunuh Hamzah Zainuddin punya politik. Dan dia nak bunuh antara lain Hishamuddin. Dia nak bunuh Azmin Ali punya politik. Saya sebut dulu awal-awal tuan-tuan, masa PKP dalam tu. Saya kata, pada bulan 8 tahun ini, bulan Ogos, Azmin akan buat parti dia sendiri. Dan di antara yang dia kerjasama yang buat parti tersebut adalah Azmin, dan yang akan menjalankan plan jahat di dalam UMNO untuk menjahanamkan UMNO adalah Hishamuddin. Hishamuddin dalam plan untuk menjatuhkan Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, pimpinan-pimpinan seperti Ahmad Maslan, dan pimpinan-pimpinan lain dia tengah nak jatuhkan. Atas tujuan apa? Dia orang nak take over UMNO kerana pemilihan agung UMNO tahun depan. Kalau sekiranya Zahid masuk penjara, Najib masuk penjara, ni semua geng-geng ni masuk penjara, maka siapa lagi tinggal senior? Siapa lagi tinggal pimpinan senior yang ada nama belakang bapaknya Hussein On? Kalau tidak, Hishamuddin. Dan itu plan dia dengan Azmin. Dan Azmin dengan Hishamuddin, dia fikir, kita ni masih muda. Kuli tak boleh pergi jauh. Kuli dah 83 umur dia. Kuli akan ikut plan ini tapi tak lagi jauh lah. Akhirnya sama ni Hishamuddin ataupun Azmin akan jadi Perdana Menteri. Itu plan asal. Tapi kemudian Azmin tak jadi pula buat parti sendiri. Dia join pula Bersatu. Menyebabkan macai-macai dan juga kartel-kartel yang masih dalam keadilan kini. Semua frust. Semua kecewa. Alamak, kenapa Azmin tak buat parti sendiri? Janji dia Azmin akan buat parti sendiri dan mereka akan beramai-ramai keluar parti. Akhirnya kerana tak boleh nak keluar parti, mereka buat U-turn, konon-kononnya masih menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Termasuklah yang ada di Selangor. Ramai yang kecewa. Ramai. Saya tahu ramai yang kecewa. Kenapa mereka tak join je Azmin masuk Bersatu, tuan-tuan dan puan? Engkau dah biasa pegang ahli majlis. Engkau dah biasa pegang jawatan timbalan, jawatan ketua, jawatan itu, jawatan ini. Jawatan ketua AMK, jawatan ketua cabang, jawatan. Tiba-tiba masuk Bersatu. Kau tak boleh jadi ketua bahagian. Kau tak boleh jadi ketua bahagian terus. Ketua cawangan. Kau tak boleh jadi ketua cawangan. Kenapa? Sebab semua cawangan, semua bahagian, UMNO dah ambil. Bersatu dah ambil. Dah ada orang dia. Kau tak boleh jadi ahli majlis. Sebab Bersatu dah ada jawatan-jawatan tersebut. Kalau di Selangor, engkau akan jadi pembangkang. Jadi pembangkang takkan kau nak jadi ahli majlis lagi. Memang ahli majlis gaji tak besar. Tapi dia punya side pocket dia besar. Jangan buat main. Jadi dalam keadaan tersebut, dalam situasi tersebut, dalam situasi yang ada, kita kata, kenapa benda ini perlu? Nak membunuh karier politik ini yang saya sebut beberapa bulan lepas. Tengok balik video saya kata, rancangan licik Azmin dan juga Hishamuddin dan juga Tun untuk penetrate UMNO. Untuk musnahkan UMNO daripada dalam. Sekarang ni dia timbal balik. Okey, ada orang kata macam ni. Jadi rancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal ke? Tak faham ke apa yang saya cakap awal tadi? Tak cakap ke apa yang saya cakap awal tadi? Tak nampak? Dia bukan nampak gagal, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena centralkan. Sebenarnya itu saya kata hashtag Yidin ada majoriti ke tak? Ada majoriti ke tak Yidin? Itu hashtag dia. Kenapa saya bertanya ada majoriti ke tak? Sebab sekarang ini masih lagi jelas bahawa yang menyokong Perikatan Nasional bukan UMNO tetapi ahli-ahli di dalam UMNO. Dan di dalam ceasefire itu tidak pernah sekalipun Zahid mengatakan bahawa dia ahli parlimen mestilah tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak pernah. Dia cuma kata ceasefire dengan PN. Dia tak kata kena lari daripada Anwar. Kena faham Kena faham? Jadi daripada situ kita tahu bahawa sebenarnya the game is still on. The game
is still on. Okey, ini buku Ustaz Maulana Harjurut Ali berkenaan dengan politik negara demokrasi lawan negara Hizbut Tahrir. Siapa berminat boleh PM saya, boleh inbox di dalam YouTube, dalam Facebook atau dalam Twitter. Dan dia mengupas mengenai satu topik yang menarik mengenai perbezaan demokrasi dan kenapa demokrasi ini adalah satu tools. Kesimpulan dia, demokrasi itu adalah satu tools yang kita gunakan untuk mentadbir. Dan tidak ada satu, dan demokrasi ini bukan akidah. Cara pentadbiran bukan akidah. Cara pentadbiran itu bukan dalam perihal akidah ataupun ibadah. Dan ibadah khusus dia ibadah umum. Kalau kita buat baik kepada rakyat, itu adalah ibadah umum. Kan? Itu adalah ibadah umum. So ibadah khusus bukan. Jadi bila dia bukan ibadah khusus, dia jatuh dalam apa? Hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau dia jatuh dengan hubungan kita dengan manusia, dia kembali kepada hukum asal. Hukum asal semua perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah. Dikembali kepada hukum asas. Okey, itu buku ini. Menariklah untuk kita baca. So boleh ambil, harga RM30, tak masuk posting lah. Boleh PM saya ataupun nanti saya akan bagi nombor telefon Ustaz untuk terus kontak untuk beli buku tersebut. Okey. So, dah faham cerita harap dah faham lah. Jadi, the game is still on. The game is still on. Apa yang akan berlaku esok? Kita tunggulah esok. Jangan tanya saya pun tak tahu apa yang berlaku esok.